عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi bersama Hadi Syahuddin, saya mendengar yang mulia Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kita menyambung kuliah tafsir ini. Dan saudara ini mulia Allah sekalian, kita berada pada ayat yang ke-59. Walaupun dalam kuliah lalu kita ada bincangkan berkaitan dengan perbezaan perumpamaan yang dikemukakan Allah SWT kepada orang beriman dengan orang kafir. Iaitulah dalam firman-Nya ayat ke-58 surah Ghafir ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh dengan orang yang derhaka. Sedikit sekali kamu ambil pengajaran. Baik, ayat ni menjelaskan bahawa kebanyakan manusia tidak mengetahui. Qalilan ma tatadhakkarun. Mukhalafahnya, mantuknya, mafhumnya dapat kita ketahui bahawa sedikit saja yang faham, sedikit saja yang dapat mengambil pengajaran, sedikit saja yang dapat mengambil tazkirah. Banyak yang masih tidak faham. Kadang-kadang tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, isu berkaitan dengan nampak atau tak nampak ni banyak berkait dengan hati. Dan itu satu kisah yang menarik dikemukakan oleh Imam Ahmad daripada sahabat yang namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kisah seorang lelaki yang menggunakan pandangan mata akalnya, dia telah masuk syurga kerana seekor lalat, dan seorang lagi masuk neraka juga kerana seekor lalat. Tuan-tuan, lantas murid-muridnya bertanya, wahai tuan guru, macam mana benda tu boleh berlaku? Salman menjawab, dua orang lelaki telah pun melalui sekelompok orang yang sedang menyembah berhala. Mereka tidak membiarkan siapa pun lalu di tempat itu sebelum mempersembahkan korban untuk berhala mereka. Jadi kau untuk berkata kepada salah seorang daripada kedua-duanya, persembahkanlah sesuatu untuk berhala ini. Dia menjawab, aku tak memiliki apa-apa. Mereka berkata, persembahkanlah walaupun seekor lalat. Lalu fulan ini telah pun mengorbankan seekor lalat kepada berhala, dan mereka pun melepaskannya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah berkata, orang ini masuk neraka. Manakala seorang lagi temannya itu dikatakan kepadanya, persembahkanlah walaupun seekor lalat. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak akan mempersembahkan apa-apa pun kepada selain Allah. Lalu mereka pun memancung kepalanya. Salman radhiyallahu anhu telah menjelaskan kepada anak-anak muridnya, orang ini masuk ke syurga. Tuan-tuan, walaupun hadis ini hadis mauquf, tapi dia memiliki hukum marfu', kerana kandungannya berkaitan dengan alam ghaib yang tidak mungkin diketahui tanpa pemberitahuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini juga mengajarkan satu yang sangat penting, iaitu perbuatan kecil lakukan seorang, dia akan beri impak yang besar. Ni kerana mata hati sudah buta, dia tidak nampak. Dia melakukan perkara itu kecil padanya, tapi besar di sisi Allah SWT. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu sangka ianya kecil, tetapi di sisi Allah SWT ia sangat besar. Jadi tuan-tuan ini mulia Allah sekalian, ini adalah berkaitan dengan mata hati. Orang yang nampak dengan mata hatinya dengan orang yang buta mata hatinya. Jadi memang tepatlah gambaran dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang sedang kita bincangkan, wama yastawil a'ma wal basir. Orang yang buta tidak sama dengan orang celik, artinya orang yang beriman dengan orang yang kafir. Saudara bacalah kisah-kisah macam ni saudara daripada kitab yang selalu saya sebutkan di sini, namanya kitab bertajuk Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Kitab Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia ni merupakan koleksi kisah para ulama silam yang penuh dengan pendidikan akhlak. Ia himpunan Al-Ustaz
Omar Muhammad Nur hafizahullah, seorang yang amat mendalam pengajiannya kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau buku ni teman kita sebelum tidur setiap malam, bacakan untuk diri kita, untuk isteri, untuk anak-anak, untuk membantu rumah, supaya kita menghiaskan diri dengan akhlak-akhlak, panduan, pedoman, bimbingan daripada kehidupan salafus salih. Kitab Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia ini amat wajar untuk kita baca, kerana dalamnya dititipkan pelakuan yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang buta dengan orang celik yang digambarkan dalam ayat adalah bandingan orang beriman dengan orang kafir. Kemudian datang firman Allah SWT ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sa'ata la'atiyatu la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sungguhnya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Setelah ayat yang lalu menjelaskan perbezaan antara orang beriman dengan orang kafir, orang taat dan orang derhaka, dan setelahnya dalam ayat yang ke-7 yang lalu, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini ayat yang ke-7 menguraikan kekuasaan Allah SWT yang begitu besar, melibatkan penciptaan alam raya, membuktikan kuasanya membangkitkan manusia yang jauh lebih kecil berbanding dengan sistem galaksi yang Allah jadikan itu. Sekarang Allah mengukur kenyataannya tentang kewajipan, kemestian kiamat itu berlaku. Inna sa'ata la'atiyatu la raiba fiha. Kalau kita belajar bahasa Arab, satu digunakan kata inna, taukid, kemudian la'atiyah, dua kali taukid di sini untuk menunjukkan bahawa dengan sesungguhnya demi keagungan kekuasaanku hari kiamat itu pasti akan berlaku, tiada keraguan padanya. Kerana Allah Maha Kuasa dan Maha Adil, tidak mungkin mempersamakan orang berbaik dengan orang berburuk, tidak mungkin juga membiarkan mereka yang berbaik tanpa ganjaran, dan tidak mungkin melepaskan mereka derhaka ni tanpa hukuman. Jadi itulah sebabnya kemestian berlaku kiamat, agar adanya pembalasan terhadap kesalahan dan juga penghargaan atau pembalasan baik kepada mereka yang telah buat amal saleh. Kemudian ayat ke-60, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu beriman, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagi kamu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dengan keadaan hina. Dalam ayat lalu Allah menjelaskan kemestian kiamat itu berlaku. Dia akan memberi, Allah akan beri balasan dan ganjaran. Kini Allah SWT yang berkuasa mengajak manusia supaya segera mengingati Allah, bertaubat, memohon keampunan agar mereka mendapat rahmat dan terhindar dari siksanya. Surah ayat datang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu yang selama ni menjaga kamu, sebenarnya dia telah berfirman sejak dahulu lagi bahawa berdoalah dan beribadahlah kepadaku supaya aku makbulkan, aku perkenankan untuk kamu. Jangan sekali-kali seorang merasa angkuh hingga enggan berdoa dan beribadah, kerana sungguhnya orang menyombongkan diri, enggan berdoa dan menghindarkan dia beribadah kepada Allah, serta tidak memenuhi segala tuntutan kehendak perintahnya, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina lahir dan juga batinnya. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Kata Imam Ibn Jarir Tabari yang tafsirnya, dakhirin makna saghirin, orang yang lemah, masuk neraka dalam keadaan hina. Dalam masuk neraka tu satu azab, satu hukuman yang berat, ditambah pula dalam keadaan hina. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ayat ni menggunakan di seluruh bahasa Arab. Kalau kita belajar namanya ihtibak. Ihtibak ni iaitu menyebut satu kata ataupun kalimah dalam penggal yang pertama kerana telah diisyaratkan dalam penggal yang kedua. Artinya ihtibak ni tidak menyebut satu kata ataupun kalimah dalam ayat yang pertama, dalam fasa yang pertama, kerana dalam fasa yang kedua sudah pun ada penjelasannya. Kan kita tengok dalam ayat ni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kalau kita belajar bahasa Arab, kataan ni barangkali mudah untuk difahami kalau digunakan ayat wa qala rabbukum ubudi ubudni, beribadahlah kamu kepadaku. Ubudni, sembahlah aku. Astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Mana ibadah yang pertama selaras dengan ibadah yang kedua. Ubud dalam ayat yang pertama. Katalah kita jadikan ayat ni dua fasa. Wa qala rabbukum u'budni astajib lakum. Ni fasa pertama.
Pasal kedua, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tapi Allah menggunakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, nescaya akan kumakbulkan bagimu. Kuperkenankan bagi kamu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Tiba-tiba datang ayat yang kedua, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Mereka yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Kenapa Allah tidak gunakan innal ladzina yastakbiruna 'an du'ai? Innal ladzina yastakbiruna 'an du'ai. Ini nama di ihtibak. Tidak diulang doa untuk kali yang kedua kerana doa itu adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penggal yang pertama dia sebut kata ud'uni, tapi tidak disebut, tetapi disebut yang kedua ibadati, yastakbiruna 'an ibadati. Jadi maknanya kalau kita faham mantuk ayat ini, mafhumnya ibadah ni adalah doa adalah sejenis ibadah. Doa merupakan sejenis ibadah. Jadi sama ada doa ataupun ibadah, kedua-duanya adalah merujuk kepada perkara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu, apa yang tidak disebut dalam penggal yang pertama, dalam frasa yang pertama, ditunjukkan keberadaannya dengan penggal yang kedua, dengan frasa yang kedua. Dan apa yang tidak disebut dalam frasa yang kedua telah memadai disebut dalam frasa yang pertama. Faham tak tuan-tuan? Ni tujuan ditekankan agar kita belajar bahasa Arab. Ihtibak ni dah sebut yang pertama, tak boleh sebut yang kedua. Memadailah dari siaknya sudah difahami bahawa kedua-dua merujuk kepada perkara yang sama. Doa adalah sebahagian daripada ibadah. Orang yang tidak berdoa artinya tidak mahu beribadah kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kebanyakan ulama memahami perkataan ud'u ni artinya beribadah kepada Allah sebenarnya. Sebab itu Allah Taala jelaskan dalam ayat ini, alladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lagi dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu telah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri merupakan ibadah kepada Allah SWT. Ad-du'a huwal ibadah. Artinya doa itu merupakan inti, isi kepada ibadah. Kerana setiap ibadah itu mengandungi permohonan, rayuan. Yang permohonan itu sebenarnya tulus, ikhlas ditujukan kepada Allah SWT. Setelah seseorang itu mengakui keesaannya. Jadi maknanya doa itu sendiri merupakan ibadah. Apa yang kita doa? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sebagai satu mukadimah. Jadi maknanya kita telah menyatakan pujian, syukur, memuji, tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini juga tuan-tuan menunjukkan kepada bahawa Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang mohon kepadanya. Kerana itu doa dianjurkan dalam setiap waktu. Sayyidina Umar pernah berkata, kalau saudara teringat untuk berdoa, maka doalah kerana pintu rahmat Allah sedang terbuka sebenarnya. Ini disebutkan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Zilalil Quran ni satu tafsir yang menarik, ditulis dalam abad ke-20 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada peluang, alhamdulillah sudah pun diterjemahkan oleh Pusaka Darul Iman. Demikianlah tafsir ini yang menarik, pendekatannya, penulisannya oleh Allahyarham Ustaz Yusuf Zaki. Jadi tuan-tuan yang dalam hati dan dikasih luas sekalian. So, dalam tulisannya Sayyid Qutb menjelaskan bahawa dalam satu pandangan daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, bila aku diilhamkan berdoa, aku yakin pintu doa ini sedang dibuka. Jadi kemustajabannya sedang dijamin oleh Allah SWT. Maka setiap kali kita ingat nak doa, doalah kepada Allah SWT. Hairan bila melihat habis saja salat, masing-masing umat Islam dibangun meninggalkan seolah tidak ada apa hajat lagi, selesai dah, tutup buku. Allah ruginya. Kan Allah jelas dalam ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi tuan-tuan yang boleh sekalian, ambillah peluang kerana ayat ini bagi jaminan. Orang yang tidak mahu doa ni, kita bimbang dalam dirinya ada takabur. Takabur ni Allah beri amaran kepada mereka akan masuki neraka dalam keadaan saghirin, kata Imam Ibn Jarir Tabari. Dakhirin makna saghirin, dalam keadaan hina. InsyaAllah kita lanjutkan lagi bicara ni yang akan datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.